Oke sahabat-sahabat, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, PNC lah. Jadi kalau nak sebut bukan channel ni panjang sangat lah, bunyi tak sedap. Jadi bunyi sebutan ni adalah BNC lah. Okey, dekat saya ni ada kayu hujan panas lah, ataupun kayu tas. Saya tunjuk dengan sahabat-sahabat semua. Dia ada dua. Benda ni saya beli ada dua. Tengok saiz dia. Dia ada yang besar, dia ada yang kecil. So dia adalah sepasang lah. Jadi untuk yang kecil ini adalah jantan dia yang kecil. Dan untuk betina dia yang besar ni. Baik, untuk kayu tas ni dia mana kata Tuhan dah jadikan ada kelemahan untuk makhluk-makhluk yang tertentu lah. Macam kayu tas ni. Dan dia kalau kita simpan pun tak syirik lah. Jadi saya tahulah hukum kalau sahabat-sahabat yang ni lah tak nak sebut. Jadi kita tak perlu nak sembah dia, tak perlu nak puja kayu ni. Benda ni saya nak sahihkan, saya tak pandai nak sahihkan. Tapi unik lah. Saya beli kayu ni pun bukan sebab cerita dia ni. Macam saya cakap tadi, benda ni ada makhluk-makhluk tertentu yang tak suka lah. Jadi saya pernah rujuk, saya tak nak sebut, saya tak nak mention nama dia. Jadi sahabat-sahabat semua dah tahu siapa dia. Yang tahu, yang tak tahu tak apalah. Jadi di alam ni, di dalam kehidupan kita ni adalah ada sesuatu perkara ataupun tumbuhan yang membuat makhluk ni tak suka lah. Jadi sahabat saya cakap benda ni tidak digalakkan sangat untuk dibawa ke dalam hutan. Kenapa? Sebabnya adalah kalau di Semenanjung, kalau kita tahu dekat Semenanjung dia ada harimau, dia ada gajah. Jadi ada makhluk-makhluk tertentu tak berapa suka dengan apa yang ada pada kita. Sebabnya adalah kalau kita cerita dia bunyi macam mengarut sikit. Sebabnya adalah harimau, gajah, kijang, rusa, memerang, walaupun hanya sekadar memerang. Ada makhluk-makhluk tertentu yang membela ataupun menjaga mereka. Jadi apa tujuan mereka untuk menjaga kawasan hutan tersebut? Adalah untuk mengelakkan manusia pergi ke tempat tu. Jadi bila kita bawa benda macam ni, kan, saya tak tahulah, saya tak pernah cuba lagi. Walaupun saya ada Viper, saya tak pernah cuba nak free handling Viper, walaupun saya ada benda ni. Tapi saya tengok dia macam tak selesa lah bila ada benda macam ni. Selalunya dia melingkar lah, orang kata melingkar atas pagau, orang Melaka kata, kan. Tapi bila ada benda ni saya tak tahulah. Dah 3 hari dah saya tengok dia duduk melilau je. Jadi saya tak boleh simpan benda ni berdekatan dengan mereka. Kita balik pada cerita harimau tadi. Gajah, haiwan liar yang boleh dikatakan berbahaya buat kita lah. Cepat. Mengganggu ketenteraman lah. Kita sambung balik. Cerita dia adalah benda ni ada ayah pada sahabat saya lah. Dia ada kayu, tak tahu, saya tanya dia pun tak tahu tu kayu apa. Tapi kalau tanya orang tua dia tahulah kayu tu. Jadi ayah dia pernah face to face seorang bekas tentera juga dan bekerja sebagai angkatan pertahanan awam lah. Dan dia menghandling ular. Dan dia jugalah yang mengajar sahabat saya bermain ular. Jadi karakter kita, karakter Kobra ni dia berlainan lah. Menurut pengalaman ayah dia ketika berada di dalam hutan face to face,
Dia ada satu kayu yang lebih kurang besar ni lah. Sekejap lebih kurang besar ni kayu tu. Jadi dia sekarang tu kayu tu dah tak besar ni, dia dah ukir jadi macam pisau lah, macam belati lah. Senang dibawa sebab kayu tu dia kata sangat berat. Bila kita masuk hutan bawa kayu besar ni, so pergerakan kita tu jadi terbatas lah. Sebenarnya boleh saja kita bawa, cuma dia berat dah. Jadi dah diukir menjadi kayu lah. Kita balik pada hewan yang berada di dalam hutan kita lah. Ini pun kita, bagi orang lain mungkin mengarut benda ni. Ada sesuatu yang terdapat pada Tuhan dah ciptakan, dan ada setengah makhluk mempunyai kelemahan pada sesuatu objek tu lah. Macam ni kayu jam panas ataupun tas lah. Jadi saya tak pernah cuba lagi lah. Nak pergi tempuh jumpa buaya face to face tu tak lah kan. Jadi kita tak percaya sangat pada kita jangan ambil 100% safety dengan benda ni lah. Saya beli ni sebabnya cerita dia ni unik lah pasal kayu tas ni. Kalau kita masuk hutan, kita dah sedia dah nak hadap makhluk yang dalam hutan tersebut, JIN ataupun jin lah. Tugas harimau, tugas gajah, tugas harimau kumbang, Panthera pardus. Panthera pardus tu harimau kumbang tu lah. Jadi kita dah standby, dah sedia dah nak hadap owner dia. Senang cerita, owner dia. Sebab haiwan-haiwan yang terdapat dalam hutan ni, mereka ni dah ditugaskan untuk menjaga hutan tu. Bila kita bawa sesuatu objek yang melemah ataupun membuat makhluk itu pergi dari tempat tu, jadi macam sahabat saya cakap, kita ni dah mengundang kemarahan kepada penghuni dekat situ lah. So amat berisiko sekali. Walaupun dia tak kasat mata ataupun tak kesat mata, tak nampak di mata kita, tak nampak di hijab kita, jadi risiko dia banyak sekali. Kenapa saya cakap macam tu? Sahabat saya tu, kawan saya, orang Terengganu, dia rajin masuk dalam hutan sorang-sorang dia. Umur 20-an lah. Saya panggil dia Mamat, bukan nama sebenar dia lah. Ketika dia masuk dalam hutan tu, dia terjumpa jerat harimau. Dan harimau tu dah mati lah. Dah mati. Jadi sementara orang pemburu tu tak sampai lagi, menurut dia lah, harimau tu dia punya kening. Dia kata macam unik, dia kata unik bahagian sini. So dia ambil pisau belati dia tu, dia toreh segi empat macam ni, cabut, lebih kurang besar ni lah, lebih kurang besar ni. Dia bawa balik. Dia kata bukan nak buat puja, dia kata, sebab cantik. So bila dia bawa balik kening harimau tu, dia tak boleh tidur, dia kata. Jadi sepanjang benda tu ada dengan dia, paling seram sekali bila waktu malam dia nak tidur, dia kata tak boleh. So mata dia ni sentiasa nampak harimau. Dia nak tidur pun dia nampak harimau lagi dekat dalam bilik tidur dia. Jadi dia telah pulangkan, dan dia tak sanggup nak hadap benda tu. Dia pulangkan balik kat tempat pemburu harimau tu, bangkai harimau tu lah, tempat pemburu tangkap harimau tu. Jadi harimau tu dah tak ada, dah pemburu haram dah ambil dah. Jadi dia letak saja kening harimau tadi dekat tempat harimau tadi tu di perangkap lah. Jadi makhluk yang terdapat dalam hutan ni, ada orang yang menjaga. Tak percaya, dekat je dengan kita. Kawasan taman, kalau sahabat-sahabat duduk di rumah taman ataupun di rumah kampung, ada sahabat-sahabat yang rajin mencari burung wak-wak. Itu burung wak-wak, bukan haiwan yang
agresif, bukan haiwan yang ganas lah. Bila kita tangkap burung wak-wak ni berlebihan, so adalah dia punya owner ataupun penjaga burung wak-wak tersebut datang. Jadi begitulah sedikit tentang haiwan yang terdapat di dalam hutan kita lah. Baik, itu adalah sedikit salingan daripada spesies ular ni lah. Itu lebih-lebih lagi kobra lah. Jadi kita nak cerita pasal kayu ni dah jadi melalut dah. Begitulah sedikit perkongsian saya daripada sahabat-sahabat saya, Tok Bugis, dan juga sahabat saya yang biasa menangani ataupun handling ular ni lah. Baik, cukup setakat ini saja perkongsian saya. Jadi kita tak helping lah, disebabkan faktor kerja. Jadi kita buat video macam ni, kita share. Kalau ada komen yang nak dikongsikan, boleh komen di bawah ni. Jadi anda boleh sharekan komen anda di video untuk video kali inilah. Asyik ulang ni. Okey, sekian, terima kasih sahabat-sahabat. Saya doakan sahabat semua berada dalam keadaan baik dan sihat, hendaknya di samping keluarga, jaga diri. Semoga dipermudahkan segala urusan sahabat-sahabat semua. Sekian, terima kasih.